Ya, sahabat. Macam mana hal keadaannya orang yang tengah-tengah yang tak tahu macam mana yang kita tahu hari ini, orang tahlil apa semua ni, apakah apa ni dia punya Kedudukan. dosa dia sebab dia tak sampai maklumat, tak sampai ini dibanding orang yang tahu dah. Wallahu alam, Allah yang maha mengetahui. Kita membaca satu ayat dalam surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak memberi azab kepada satu kaum melainkan kami hantar utusan. Artinya orang Islam, bila kita dah jadi Islam, kita sudah mendapat seruan Islam, tapi kita tidak mendapat hujah-hujah menyatakan ini semua bukan amalan daripada Nabi, maka habis tinggi pun orang-orang ini berdosa kerana tidak mencari ilmu. Itu tetap berdosa. Kenapa? Kerana dia punya basic sebagai Muslim kena tahu Alkitab dan As-Sunnah. Itu kena tahu. Dan semua aktiviti dan program orang Islam daripada Quran dan Sunnah, terutama akidah ibadah. Kita tak mencerca dia mati, dia buat kenduri malam 1 malam 2, kita tak mencerca, tetapi kita tak buat, kita tak pi malam 1 malam 2 malam 3 ni tak boleh pi dan tak boleh buat. Dia tak ada istilah adik-beradik tak boleh pi tak boleh buat. Itu tidak ada khilaf di sisi ulama. Yang khilaf ni ni hari 100, hari 200, hari 300, 3 tahun lepas tu, tapi dia duk pakai nama tu lah juga, kenduri arwah. 3 tahun lepas tu tak apa ulama dah. Tetapi walaupun kita pi majlis ila hadratin Nabi, kita tak boleh duduk juga, pasal dia memuja orang mati mai. Kita tak tahu dia puja, tetapi kalimah kita puja. Salah juga. Kalau kita nak pi, kita pi tolong belah dapur, lepas 2 tahun, lepas 3 tahun punya kenduri ni, kita pi tolong belah dapur. Itu lebih baik daripada kita duduk ila hadratin Nabi. Pi cuci pinggan lagi baik, pi ubah-ubah meja lagi baik. Tapi kurang-kurang kenduri itu kita boleh makan lah. Pasal apa? Dia tak masuk dalam larangan 1, 2, 3. Cuma di situ yang bida'ahnya apa dia? Ila hadratin Nabi. Yang tu yang dipertikaikan oleh para ulama, sebab dia daripada simbol Syiah menyeru roh Nabi datang. Syiah bila dia seru Nabi mai, dia pakai kalimah tu, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Al-Fatihah. Dia seru Nabi dengan Fatihah. Maka kita tak boleh. Seru-seru ini termasuk dalam syirik akbar. Kita tak buat. Demi Allah kita tak buat. Tapi kalau ada orang buat kerana dia tidak mengetahui, kita tak mencerca dia. Kita tak kata apalah dah. Demi Allah kita tak kata, pasal dia tak tahu. Kita kata mudah-mudahan Allah akan memaafkan semua kesalahan yang kita buat tidak mengikut Nabi kerana kita tak tahu. Tapi pelan-pelan kalau kita boleh damping dengan dia, kita berilah hujah pada dia. Kita tidak membuat kecoh dalam majlis dia. Kita tak buat kecoh. Kita masuk, orang tengah doa ila hadratin Nabi, ini mungkar, kita tak buat majlis lagu tu. Ini bid'ah, kita tak buat. Itu majlis orang. Kerana pada masa ini dalil belum sampai, mereka yakin hak mereka buat itu benar. Kita tidak kacau mereka. Tapi kita tak buat. Kalau keluarga kita bertanya, ni tok kita dah mati, kita fikir nak buat apa? Kita orang yang pertama menyatakan, jangan buat kenduri. Buat wakaf, buat haji, sedekah jariah, berdoa banyak-banyak. Ni buat tahlil ni pasal nak doa lah ni. Pasal orang kita syarat, kalau doa tak ada makan, korang mujarab. Doa kalau tak ada makan, korang mujarab, korang afdal. Kita kata tak, nak doa ni tak payah ni semua. Kita duduk, suku-suku adik-beradik kita, cucu-cucu semua berkumpul dalam rumah, ambil kitab Yasin, baca. Tanpa ilah hadratin Nabi. Terus a'udzubillah, bismillah, baca Yasin sampai wa ilaihi turja'un, tutup surah Yasin, buka Al-Azkar. Nawawi hajak doa tahlil macam mana? Doa arwah. Apa dia? Ya Allah, kami hadiahkan surah Quran yang kami baca kepada roh si fulan. Walhamdulillah rabbil alamin. Suku adik-beradik. Kalau suku adik-beradik, lepas tu adik-beradik pun makan, tak ada apa. Tak ada apa. Pasal malam 1, malam 2 apa, hamba kedarah dan nasi hamba sendiri. Itu tidak ada hukum. Tapi yang ada hukum ni, orang luar main makan. Itu ada hukum. Itu ada hukum. Suku adik-beradik, hamba buatlah suku-suku hamba. Dan itu disebut oleh Syed Sabiq dalam kitab ada fikir sunnah, oleh An-Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar. Jadi pasal itu saya duk abang,
Orang duk buat tahlil ni, kewajipan para ustaz menjelaskan macam mana nak buat tahlil cara ahlu sunnah. Sebab cara kita ni cara Syiah ni. Cara Syiah masuk cara tarikat Sadatul Sufiyah daripada Hadraul Maut. Mazhab Syafi'i tak ada tahlil. Mazhab Malik tak ada tahlil. Yang ada dua mazhab saja, Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Macam mana Abu Hanifah ajak? Itu tak didedahkan. Nak tahu di mana? Buka Al-Azkar. Buka Al-Azkar. Buka Al-Azkar. Ni kita dah pergi buka buku Marhaban, tak jumpa lah Al-Azkar Nawawi tulis. Macam mana? Hanya pahala Quran sahaja sampai pada orang mati. Siapa punya fatwa? Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya pahala Quran, pahala zikir tak sampai, pahala tahlil, semua ni tak sampai. Selawat pun tak ada kirim pada orang mati. Yang boleh kirim, kata Imam Ahmad, Quran sahaja. Dan Quran dibaca dengan a'udzubillah, tutup dengan sadaqallah. Habis, lepas tu baca doa. TikTok habis. Tak ada duk la ilaha illallah. Tak ada. Ni semua tak ada dalam mazhab Ahlussunnah. Ini semua tak ada dalam mazhab Arba'ah ni, mazhab 4. Tak ada. Ini semua daripada dalil-dalil yang tidak ada asal usul. Salahkah kita baca? Dan makan rumah orang mati hari 1, hari 2, hari 3, sepakat mereka kata haram. Menyalahi sunnah. Dr. Fatani kata apa? Bid'ah yang mungkar dan keji dalam kitab dia, Bughyatul Tulab dan Furu'ul Masail. Irsyad Al-Banjari sebut dalam kitab dia Sabilal Muhtadin. Dia kata tak boleh. Dalam kitab lain pun disebut. Semua kitab sebut tak boleh buat kenduri. Bid'ah yang mungkar dan keji, kata Irsyad Al-Banjari, yang buat itu bid'ah, menerima jemputan juga dikeji. Tak ada. Malam 1, malam 2 tak ada. Baik, Ustaz, sajalah tanya Ustaz. Dia kata sajalah tanya. Pasal dekat pukul 10 dah Ustaz. Saja tanya apilah. Saja tanya. Macam ni Ustaz. Kami tak buat kenduri, tapi kami suruh orang masjid mai baca Yasin rumah kami. Boleh tak boleh? Okey, boleh. Okey, buat. Semua orang masjid mai di rumah orang mati. Buat apa? Baca Yasin. Baca Yasin cara Imam Ahmad. Macam mana? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak start dengan selawat semua. Jangan duk start dengan selawat sebelah kali lah, Fatihah lah. Tak ada. Terus a'udzubillah. Itu ayat 96 surah An-Nahli. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Ya Allah, kami hadiahkan pahala surah Yasin ini kepada si fulan bi si fulan yang baru mati. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Habis tu balik. Jangan duk bersembang, jangan duk minta rokok, jangan. Ayat T tak ada pun, ayat suam jadilah. Jangan duk buat kerja lagu tu. Hampir makan seteguk, hang makan bara api neraka. Lagu ni siapa mampu buat? Pasal tu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bermazhab Hambali, dalam kitab besar dia Ar-Ruh, apa dia kata? Dia kata bila kita nak baca Quran hantar pada orang mati, kena ada 2 syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua haram ambil upah. Haram ambil upah. Tak boleh ambil upah, haram dia kata. Ikhlas ni macam mana? Ikhlas ni ingatan kita sendiri mai dalam hati, kita nak hantar pada orang mati. Itu kata ikhlas. Bukan pasal orang suruh, bukan pasal terdesak. Saat ni aku tak baca, dia kata apa pula? Baca apilah. Itu tak ikhlas. Gugur syarat, tak sampai. Siapa kata? Ibn Qayyim. Yang kedua, haram ambil upah. Habis baca tak ada ambil upah. Ambil upah macam mana? Ni macam sebahagian orang duk buat, bila nak main bulan Ramadan, keluarlah borang. Satu arwah RM3, satu arwah RM4. Lah ni up sikit, satu arwah RM10. Ini semua kerja haram. Mazhab Syafi'i tak boleh buat daripada asal. Kita tumpang mazhab Imam Ahmad, tapi kita langgar syarat-syarat Imam Ahmad. Pasal itu kita kena jaga. Imam Ahmad, lagi satu saya abang kerana kita telah keluar daripada cara Imam Ahmad. Apabila Imam Ahmad menyebut boleh kirim bacaan Quran pada orang mati, langsung tidak ada perkataan Imam Ahmad dalam kitab dia kirim pahala pada orang mati secara ramai-ramai. Langsung tak ada. Tak ada langsung. Kita kalau tak baca Yasin ramai-ramai, kita tak baca, betul tak? Tuan-tuan mai rumah saya baca Yasin ramai-ramai. Ramai-ramai tu kita baca.
Tapi kita buka dalam kitab Imam Ahmad, tidak ada satu pertunjuk daripada Imam Ahmad baca Quran hantar pada orang mati cara ramai-ramai. Tidak ada. Bahkan yang adanya ialah disebut buat benda ni ikhlas kerana Allah. Sendiri-sendiri buat. Tengok sahabat kita meninggal, kita pun singgah masjid, dah tanam semua lepas asar, kita masuk dalam masjid, seorang-seorang kita pergi duduk ujung-ujung, buka surah Tabarakalladzi baca. Seorang-seorang kita, siapa pun tak tahu baca. Habis-habis baca, ya Allah, pahala Tabarakalladzi ni, ya Allah, aku kirim pada sahabat aku. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Habis. Cara berimpun di satu tempat dengan nadanya ramai, tidak ada mazhab. Yang ni semua ni orang buat di atas alasan apa? Ini alasan dia satu je. Bukan Quran, bukan sunnah. Akai Mu'tazilah. Macam mana? 2 orang baca lagi baik daripada 3. 3 baca lebih baik daripada 2. 4 lebih baik daripada 3. 10 lebih baik daripada 5. 100 lebih baik daripada 10. Yang tu je perhitungan dia. Dan tidak ada dalil. Kenapa? Imam Syafi'i pula tak bagi baca Quran ramai-ramai di atas 2 sebab. Sebab yang pertama, kerana bila baca ramai-ramai, bila kita baca ramai, tentu ada orang tak boleh nak fokus bacaan dia. Baca derah-derah. Dia ni baca Quran derah-derah, automatik Syafi'i menganggap kacau kawan sebelah. Itu satu dalil. Yang kedua, apa dia? Kerana terdapat ayat Quran daripada Al-A'raf ayat 205. Allah kata, bila dibaca Quran, kamu kena diam dan kamu kena dengar, baru kamu dapat rahmat Allah. Jadi kalau kita nak ikut cara Imam Ahmad itu buat Yasin ramai-ramai ni, dia kena buat kaedah begini ya. Duduklah 100 orang, 200 orang, seorang baca, hak lagi 200 tadabbur, tak baca, merenung makna. Seorang je baca, hak lain semua tadabbur. Kalau semua nak baca, semua kena baca, masing-masing baca. Tak boleh angkat suara tinggi-tinggi. Pasal apa? Pasal Imam Ahmad menyebut larangan tadi. Boleh nampak tak? Soalan timbul, siapa nak buat ni semua ni? Dia kata baik tu sah buat. Baik tu sah buat. Dia nak buat juga cara ramai-ramai. Automatik dia keluar daripada 4 mazhab. Kalau keluar 4 mazhab ni, betul ke ajaran kita? Pasal itu bila kita sebut nama kitab Al-Azkar, kita sebut Ar-Ruh, kita sebut Fikih Sunnah, kita sebut Syarah Muslim, kita sebut Fathul Bari, supaya orang mudah pergi rujuk. Ini semua kitab Ahlus-Sunnah. Fathul Bari siapa tulis? Ibnu Hajar. Siapa dia? Mazhab Syafi'i. Kita sebut Izzuddin bin Abdul Salam. Siapa dia? Ulama besar mazhab Syafi'i. Mewakili mazhab-mazhab ni semua. Mereka yang cakap, baru kita tahu. Kalau mereka tak cakap, mana saya tahu? Bukan saya cakap. Mana saya pergi tahu benda tu semua? Saya sendiri pun duk buat benda tu. Bila kita baca kitab-kitab ni, ya Allah. Bila kita pergi mengaji, baru kita tahu, subhanallah. Kita juga melelong. Kita pun cubalah bagi betul jalan hidup kita setelah datang ilmu. Tapi masalah tak mau kaji itu satu masalah. Boleh sahabat nah? Wallahu a'lam. Ada soalan lain?